Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari yang dikasihi sekalian, ya. Alhamdulillah kita menyambung siri kita, ya. Masih lagi kita bincangkan tentang ibadah umum ataupun amal soleh. Ya, kalau kita tengok, ya, amal soleh ini yang banyak betul masa dan tenaga kita. Kalau kita perincikan, amal soleh ini memakan masa 70 hingga 80% masa dan tenaga kita dalam amalan soleh, dalam amal soleh, dalam ibadah amal soleh. Tetapi malangnya banyak berlaku kebocoran dan ketirisan, ya, yang mana ibadah umum itu sudah terbatal ataupun tidak jadi ibadah, ya, kerana dia tidak menepati dua syarat utama. Ingat, ya, dua syarat utama, ya, saya dah katakan pada siri yang lalu, iaitu dua I. I yang pertama, ikhlas kerana Allah, itu tujuan. I yang kedua, ittiba dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah jalan. Dalam Islam, ya, tujuan dan jalan mesti seiring. Matlamat dan alat mesti sejajar. Tidak boleh tujuannya baik tapi jalannya tak baik. Tak boleh matlamatnya okey tetapi jalannya ataupun alatnya KO, tak boleh. Dia mesti sejajar, ya. Ini penting. Daripada dua I ini, iaitu ikhlas dan juga ittiba dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para ulama memecahkan lagi, breakdown lagi. Ada pecahan-pecahan, perincian-perincian, supaya memudah kita. Lihat, ya, para ulama sebagai kedudukannya warasatul anbiya, pewaris para nabi, mereka memudahkan kita untuk memantau kehidupan kita agar jadi ibadah. Dalam konteks ini ibadah umum, dan mana dua I ini dipecah menjadi 6 syarat. 6 syarat, ya. Yang pertama, ya, niat yang baik ataupun niat yang betul. Yang kedua, aktiviti, perkara yang kita buat tu mesti sah di sisi syariat. Yang ketiga, pelaksanaannya baik. Bila pelaksanaannya baik. Yang keempat, dibuat dengan terbaik. Yang kelima, tidak meninggalkan ibadah yang asas. Dan yang keenam, natijah, result ataupun outcome yang baik. Dengar, ya. Dua I tadi, ikhlas dan ittiba tadi dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dipecahkan menjadi 6. Ya, pertama niat, yang kedua aktiviti itu sah di sisi syariat, yang ketiga pelaksanaan yang baik, yang keempat dibuat dengan terbaik, yang kelima tidak meninggalkan ibadah yang asas, dan yang keenam natijah yang baik. Okey, mari kita lihat satu-satu, ya. Secara umumnya, apa yang saya nak tengok? Tidur. Tidur, ya. Jangan pandang remeh soal tidur. Tidur boleh jadi ibadah asas, tau, ya. Kalau mengikut kajian, 40 tahun kita hidup, 10 tahun tidur je, ya. Sebab tidur 8 jam, 8 kali 24, 8 kali 1, 8, 8 kali 3, 24. Artinya 1/3 dalam masa 24 jam tidur saja. Maksudnya, ya, saya betulkan tadi, ya. Kalau 30 tahun kita hidup, 40 tahun kita hidup, 10 tahun adalah tidur. Jadi bagaimana tidur boleh jadi ibadah? Ini kalau orang bercakap tentang passive income, dalam ini kita nak dapat pahala secara pasif saja, ya. Pertama, niat kita tidur. Kita kena jaga. Apakah niat kita tidur? Niat kita tidur untuk mendapat kerehatan, dan mendapat kerehatan mengembalikan kekuatan kesihatan badan kita untuk kita melaksanakan kerja-kerja yang baik. Itu niat kita tidur. Jadi baik. Alhamdulillah. Niat okey. Tapi kalau kita niat kita tidur, contoh, ya, yang niat yang tak betul ni, aku tidur siang-siang ni, tidur betul-betul, kumpul tenaga, malam nanti nak pecah rumah, malam nanti nak menyamun, malam nanti nak merompak, tak jadi ibadah, ya. Tapi kalau kita tidur untuk dapat rehat untuk kita buat kebaikan, itu jadi ibadah. Yang kedua, ya, tidur itu satu yang sah di sisi syariat, dibenarkan oleh syariat. Syariat ada 5 je.
Yang pertama, yang halal atau yang wajib. Yang kedua, haram. Yang ketiga, sunat. Yang keempat, makruh. Yang kelima, harus. Ya, tidur ni harus. Ya, boleh. Dan malah dikatakan dalam syariat, waktu malam itu sebenarnya memang untuk tidur. Jadi tidur adalah dibenarkan oleh syariat. Ada juga niat yang betul, tapi perkara tu diharamkan oleh syariat. Contoh, niat kita nak bantu orang miskin. Betul. Tetapi pelaksanaan kita macam mana? Kita mencuri harta orang kaya, bagi pada orang miskin. Ataupun kita buat satu loteri kebajikan masyarakat. Loteri, ya. Kalau loteri itu haram dan terlibat judi. Jadi walaupun tujuan kita baik, nak bantu anak yatim, nak bantu orang miskin, tapi dengan cara yang tidak betul, tak jadi ibadah. Ini yang saya katakan, selalu saya kata mazhab Robin Hood. Mazhab Robin Hood ni dia nak tolong orang miskin, betul. Tetapi dengan cara merompak, cara menyamun. Merompak dan menyamun ini tidak sah di sisi syariat. Walaupun nampak macam lucu, tetapi banyak lagi, ramai lagi pihak orang yang berpegang kepada mazhab Robin Hood ni sampai sekarang. Asalkan niat jadi baik, jalan tak kisah macam mana pun. Jadi tak boleh. Baik. Yang ketiga, pelaksanaan baik. Pelaksanaan baik oleh kata tidur tadi, alhamdulillah harus. Kemudian pelaksanaan tidur tu. Kalau kita tidur tu bagaimana? Apakah kita tidur waktu solat? Contoh, kita terus tidur, kita minta maaf ya, yang dikatakan pelaksanaan baik itu kita tidur di tempat-tempat yang selamat. Misal kata ya, kita tidak boleh tidur di bawah misal kata runtuhan tempat yang boleh, kalau kita tidur kira-kiranya tempat tu jatuh, bangunan tu runtuh, ya, menyebabkan kita ditimpa bahaya ketika tidur. Tak boleh, pelaksanaan tak baik. Sebab itu sunnah kita nak tidur, kalau diceritakan dalam kitab, hendaklah kita kebas-kebas tempat tidur tu. Kita kebas-kebas, cek dulu. Ada lipan ke, ada apa ke, ini dululah. Sekarang tak ada, ya. Tapi kadang-kadang ada juga, ya. Ada semut dan sebagainya. Kita kena pelaksanaan yang baik. Jangan kita tidur di laluan orang. Ya, dia mana boleh terpijak ke, boleh sebagainya, tempat-tempat yang berbahaya. Misal kata, ini dia katakan pelaksanaan yang baik. Ya. Kalau pelaksanaan yang tak baik, itulah tadi yang boleh menimbulkan, mengancam keselamatan, yang mengganggu jalan orang lalu lintas dan sebagainya. Ya, itu tak boleh. Itu pelaksanaan yang apa? Yang baik. Kemudian yang keempat, dibuat dengan terbaik, dengan optimum. Maksudnya bila saya baca bagaimana tidur yang berkualiti, rupanya lampu tu mesti padam seluruhnya. Ya, suhu tu antara sejuk dengan itu dekat-dekat selesa saja. Sistem pengudaraan dalam bilik itu, pengudaraannya yang segar. Tidak terperangkap udara tu dalam tidak ada pengaliran udara, tidak ada udara yang mengalir itu tidak terperap begitu saja. Oksigen lebih, ya, dan sebagainya. Ini optimum. Bantalnya, tilamnya, lampunya dan sebagainya terbaik. Jadi itu juga boleh jadi satu tidur tu jadi sebagai menepati syarat yang keberapa? Yang keempat, dibuat dengan terbaik. Yang kelima, ya. Ini yang saya katakan tadi, awal saya yang tersasul tadi, ya. Jangan waktu kita tidur waktu solat, tak jadi ibadah. Ya, masuk saja waktu subuh, misalnya kata kita terus tidur sampai waktu subuh habis, kita tidur, tak jadi ibadah. Ya. Kita tidur hingga mengabaikan tanggungjawab, asyik tidur je, malas, ya, hingga menjejaskan prestasi kita dalam kerja. Waktu kita di pejabat yang kita ada memegang amanah, contohnya sebagai jaga ke, sebagai bomber ke, sebagai polis ke, ataupun apa-apa yang kritikal bahagian keselamatan, dan kita tidur, yang boleh menjejaskan tugasan kita yang berkaitan dengan keselamatan dan sebagainya. Ada ataupun dalam cerita piramid tu apa? Masa ngajar tidur, yang itu dah tak boleh, tak jadi ibadah waktu itu, kerana tidur itu sudah melanggar ibadah yang asas. Yang seterusnya apa dia? Yang seterusnya kesan yang keenam, kesan terbaik.
Jadi waktu kita dah tidur tu sekurang-kurangnya 8 jam, ingat dalam kesihatan bahaya lebih tidur, sebenarnya lebih tidur lebih berbahaya daripada kurang tidur. Jadi akhirnya kita tidur dalam menepati 6 syarat tadi, timbul kesegaran, timbul kekuatan. Hingga dengan itu kita dapat bekerja dengan lebih baik, kita dapat solat dengan lebih segar, kita dapat berpuasa contohnya dengan bagus, kita dapat memberi kebaikan kepada orang lain dengan baik kerana badan kita dalam tip-top condition. Sebab salah satu cara untuk mengekalkan kesihatan ialah tidur yang cukup. Betul Jadi 6 syarat tadi kalau kita betul-betul jaga, kita tidur 8 jam pahala mengalir. Jadi ibadah. Subhanallah Kalau ada orang tidur dapat rehat saja, kita tidur rehat dapat, pahala pun dapat. Inilah keindahan Islam. Maksudnya Jadi supaya dengan kita buat apa saja lepas ni dapat menepati yang dikata 6 syarat tadi. Itu secara ringkas lah Subhanallah kalau kita lihat dalam kehidupan kita 6 syarat itu tadi kalau kita lihat boleh dibahagikan kepada 3 fasa masa. Saya ulang lagi apa tadi 6 syarat tadi bermula daripada 2 syarat yang utama 2I, iaitu ikhlas kerana Allah, ittiba dengan sunnah Rasulullah, terpecah kepada 3. Pertama, niatnya mesti betul, niat kita buat tu, kerja tu mesti betul niatnya, right intention. Yang kedua, perkara yang kita buat ataupun aktiviti tindakan yang kita buat tu disahkan oleh syariat. Yang ketiga, dibuat dengan pelaksanaan yang baik, Yang keempat, dibuat dengan terbaik. Yang kelima, tidak meninggalkan ibadah yang asas. Dan yang keenam, natijah yang baik. Jadi ke-6 tadi tengok saya buat contoh satu lagi lah. Saya rasa supaya nampak jelas. Tidur tadi jelas berniaga contoh. Kita berniaga berapa lama agak kalau buka kedai? Mana lama buka kedai ke semayang? Lebih lama buka kedai lah daripada semayang bisnes Jadi soalnya sekarang bagaimana berniaga boleh jadi ibadah. Yang pertama, niat kita. Berniaga tu apa? Berniaga tu kerana Allah, nak membantu orang lain kerana Allah, untuk dapat untung sara diri kerana Allah. Niat kita okey. Tapi kalau niat kita berniaga dengan untung tu kita nak derhaka pada Allah, awal-awal lagi aku bekerja ni dapat untung, bila aku untung ni aku nak pergi enjoy, buat maksiat, minum arak, berperisiran dengan wanita daripada keuntungan dia. Tak, awal-awal lagi dah fail sebab niat tak betul okey. Yang kedua, berniaga itu memang disahkan di dalam Al-Quran, dibenarkan. Allah menghalalkan perniagaan dan mengharamkan riba. Betul ini dah kedua. Yang ketiga, pelaksanaan yang baik. Kalau kita jual makanan, jangan jual makanan yang expired. Kalau kita jual makanan, jangan makanan yang sudah yang ada bahan-bahan terlarang. Sama ada membahaya kesihatan ataupun bahan terlarang yang ada unsur-unsur yang babi ataupun perkara yang arak dan sebagainya. Itu pelaksanaan yang baik. Jangan berniaga kita tipu timbangan. Jangan kita berniaga ada unsur pinjaman riba. Ataupun kalau kita bagi hutang tu ada bunga riba, tak boleh, pelaksanaan tak baik. Yang keempat, dibuat dengan terbaik. Sistem promosinya, pengiklanannya, kedai disusun dengan bersih, dengan menarik, betul. Konten yang kita gunakan untuk iklan dalam Facebook kita, dalam internet kita menarik, cantik. Subhanallah, yang ini yang dibuat dengan terbaik. Ingat dengan terbaik. Bukan saja konten kita jual tu halalan dan thayyiban, kontainer juga baik, presentationnya baik. Jadi ini yang dikatakan buat dengan terbaik. Yang keempat, kita tidak meninggalkan ibadah yang asas dalam berniaga. Berniaga juga, kalau kita biasa tengok masa kita mengerjakan umrah ataupun mengerjakan haji, betul tak? Banyak kedai-kedai di sekeliling Masjid Nabawi ataupun Masjidil Haram. Apa yang terjadi bila azan? Mereka tinggal semua, solat semua. Ini kadang-kadang minta maaf terus kita ada di pasar malam jual. Yang semayang ada, alhamdulillah saya tengok dia buka sejadah di semayang tepi kedai dia tu. Tapi yang kebanyakan pelanggannya
dengan peniaganya sama saja, tinggal solat dan sebagainya, maka itu tak jadi ibadah. Jangan kata tadi ya, yang selalu kata saya berniaga ni jadi ibadah juga sebab sunat, tapi tinggalkan solat, tak boleh. Ataupun pada bulan puasa kita kerja waktu mencabar, macam kata tengah hari, ya, kita batalkan puasa, minum, tak jadi ibadah dan sebagainya. Okey, yang itu apa? Tidak meninggalkan ibadah asas. Yang keenam apa? Yang keenam ialah kesan daripada berniaga tu. Bila kesan daripada berniaga tu, kata dah dapat untung. Untung itu kita gunakan ke arah kebaikan. Alhamdulillah. Tapi kalau dapat untung terus kita gunakan, contoh ya, beli nombor ekor judi, ya, pergi berpelesiran, ya, dah tua-tua pun pergi dangdut lagi, ya, kataupun pergi buat dengan kita enjoy joli dengan wanita-wanita, terlibat dengan pergaulan bebas, zina dan sebagainya, alangkah ruginya. Masa berniaga, nombor 1 jaga, nombor 2 jaga, nombor 3 jaga, nombor 4 jaga, nombor 5 jaga, nombor 6 tiba-tiba kita gunakan hasil ke arah yang tak baik, artinya waktu itu fail, tak jadi ibadah. Jadi cuba tengok ya, dalam Islam ya, kalau kita berniaga, selama kita berniaga tu jadi ibadah. Ya, kalau kita tepati 6 syarat tadi. Jadi 6 syarat tadi, tengok ya, dia ada 3 fasa. Ya, ini penting juga, 3 fasa ya. Pertama, sebelum kita melakukan. Sebelum kita berniaga, sebelum kita tidur, sebelum kita apa tadi, sebelum. Yang kedua, semasa kita melakukan. Yang ketiga, selepas kita melakukan. Contoh ya. Okey, sebelum kita melakukan, syarat pertama dekat mana? Syarat kedua, ketiga, keempat. Ingat 6 syarat tadi. Sebelum kita melakukan, kena jaga niat dulu. Tepuk dada, tanya hati. Apa niat aku lakukan perkara ini? Kalau saya sedang bercakap ni, saya tepuk dada, muhasabah hati. Nak jadikan ibadah kan? Apa niat aku bercakap? Yang kedua. Yang pertama. Yang kedua ialah, apa yang kita nak buat ni rujuk pada syariat. Boleh atau tidak boleh? Contoh, kita nak melibatkan main saham kan, yang melibatkan forex misal kata. Kena rujuk. Ini okey atau tidak? Ini sebelum kita melakukan. Jadi syarat pertama dan syarat kedua, iaitu apa dia? Niat yang baik dan perkara tu sah di sisi syariat sebelum kita melakukan. Yang kedua, yang kedua ialah semasa kita melakukan. Semasa kita melakukan apa dia? Pelaksanaan yang baik. Yang kedua, dibuat dengan terbaik. Yang ketiga, tidak meninggalkan ibadah yang asas. Jadi semasa kita melakukan, apakah kita meninggalkan ibadah yang asas? Contoh, semasa kita melakukan, ada tak perkara-perkara haram yang kita lakukan, ya, ataupun perkara-perkara yang dilarang oleh Allah, menindas, menzalimi, ya, dan sebagainya. Ini kita tengok, iaitu semasa kita melakukan. Dan fasa yang ketiga apa? Selepas, pasca, selepas, iaitu apakah natijah yang baik. Jadi ada 6 syarat. 6 syarat tu boleh dimasukkan kepada sebelum kita melakukan, semasa kita melakukan, dan selepas kita melakukan. Artinya tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, anak-anak, saudara-saudari yang dikasihi sekalian, kita tidak cukup kita meletakkan niat saja. Ya, kerana niat sebelum, tetapi semasa dan selepas kita melakukan juga tertakluk ataupun terikat dengan syarat-syarat yang kita sudah katakan tadi, yang sudah kita nyatakan tadi. Ya. Jadi subhanallah, ya, mari kita buat sedikit muhasabah, ya. Apakah hidup kita dipantau oleh 6 syarat ini? Setiap perbuatan, daripada sekecil-kecilnya hingga sebesar-besarnya. Ya, ketika kita nak melakukan, tepuk dada, tanya hati, apa niat kita? Apakah perkara yang kita nak lakukan ini dibenarkan oleh syariat? Semasa kita melakukan, apakah pelaksanaannya baik? Apakah kita buat dengan terbaik? Yang ketiga, apakah kita meninggalkan ibadah asas semasa kita melakukannya? Dan selepas kita melakukan, jangan senang hati. Hasil ataupun natijahnya. Apakah kita meneruskan kebaikan ataupun kita batalkan segala-galanya apabila kita dah dapat hasil, kita lupa diri kita. Ini kena jaga. Saya nak tanya sebagai pengakhiran. Ya, sebagai muhasabahlah kita tanya lepas ni, doa makan dengan doa lepas makan. Mana yang orang selalu ingat?
yang selalu ingat doa sebelum makan lah, ingat ya. Tapi lepas makan selalunya kita terlupa ya. Alhamdulillahillazi at'amana wa saqana wa ja'alna minal muslimin itu selalu tertinggal. Tapi kalau Allahumma barik lana selalu kita ingat. Jadi sebagai satu muhasabah, mari kita jadikan 6 syarat itu sebagai sifir dalam kehidupan kita ya, iaitu berpunca daripada bersumberkan daripada 2 I, ikhlas dan ittiba. Ya, ikhlas kerana Allah, ittiba dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekian, wabihi wallahu alam. Mudah-mudahan kita dapat hayati dan dapat kita amalkan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.